Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insyaallah naltaqi fil hadhihi al-yawm 'an al-maddah adab wal balaghah lisanatil khamisah. Hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran adab wal balaghah bagi tingkatan 5. شرع اليوم قبل أن ندخل في هذه المحاضرة يجب علينا أن نقرأ الدعاء. Hendaklah kita baca doa sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wal ifadata wal istifadah wa hasa 'ala tamassuki bi kitabillah بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, ayuha tullab, para pelajar sekalian, hari ini kita akan masuk nadkhul fi muhadarah nasu sya'ri fi asr al-umawi. Kita akan masuk dalam nas syair pada zaman Umawi. Baik, sebelum ini kita sudah belajar nata'allama, kita dah belajar tentang nas syair fi asr jahiliyah. Ini yang disampaikan oleh Amrul Qais. Kemudian kita belajar tentang nasu sya'ri fi asri sadr Islam yang disampaikan oleh Hasan bin Thabit. Dan kali ini kita masuk pada nasus sya'ri fi asril Umawi, pada zaman Umawi. Siapakah yang menyampaikan syair? Syair apa yang kita akan belajar hari ini? InsyaAllah kita cuba habiskan terangkan dalam masa 15 minit ini. Dan saya mengharapkan semua pelajar dapat fokus dan dengar betul-betul. Baik, Nasu Sya'ri fi Asr Umawi disampaikan oleh Jarir Ibni Atiyah. Kita ambil satu syair yang ditulis ataupun disampaikan oleh Jarir Ibni Atiyah. Apakah tajuk dia? Tajuknya adalah Imamul Adil. Tajuk syair pada kali ini adalah Imamul Adil, pemimpin yang adil. Apa yang dimaksudkan oleh Jarir pada pemimpin yang adil ini? Baik, pemimpin yang adil ini dimaksudkan kepada Umar Abdul Aziz. Jadi syair pada hari ini atau pada kali ini kita menceritakan tentang siapakah Umar Abdul Aziz. Apakah yang dikagumi oleh Jarir tentang Umar Abdul Aziz. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam, kita masuk dulu kepada pengenalan. Pengenalan syair Umawi. Jelas pada buku teks ada 3 poin yang penting di sini tentang syair Umawi. Baik, kita lihat satu persatu. Inna 'atasha asy-sya'ru fil 'asr Umawi wa 'adat quwwatuhu kama kanat fil jahiliyah. Baik, syair Umawi pada zaman syair pada zaman Umawi ini dia meningkat. Meningkat dan dia menjadi syair, satu perkara yang diambil berat oleh masyarakat pada zaman Umawi dan dia menjadi popular seperti zaman jahiliyah. Kerana apa ini berlaku? Baik, dengar betul-betul pelajar. Pada zaman sadr Islam, syair pada zaman sadr Islam dia merundum sedikit. Kerana apa? Kerana pada zaman sadr Islam kebanyakan masyarakat Arab pada masa itu, iaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih mementingkan kepada Al-Quran dan hadis. Maka syair ini menjadi terkebelakang sebentar. Okey. Pada zaman jahiliah memanglah hebatlah, kita tahu pada zaman jahiliah syair digunakan pada semua tempat. Pada semua perbicaraan mesti ada syair. Syair ni umpama hidup dalam masyarakat jahiliah. Masuk saja zaman sadr Islam, syair ini merundum sedikit. Kerana apa? Kerana para sahabat atau masyarakat Arab pada masa itu lebih mengutamakan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Dan apabila masuk pada zaman Umawi,
maka syair menekat semula seperti mana pada zaman jahiliah. Haza, kenapa ini berlaku? Apakah sebab berlaku? Haza bisabab ittirab zuruf asiyasiyah fil asr Umawi. Kerana apa? Pergolakan politik pada zaman Umawi. Kerana apa? Politik pada zaman Umawi ini memberikan penyair-penyair ni semangat untuk mencipta syair-syair untuk melawan pada pihak lawan. Kebanyakannya pada zaman Umawi ini politik menggunakan syair untuk melawan atau memuji pemimpin yang dia sukai. Akhirnya oleh kerana politik inilah syair kembali hidup, kembali gemilang pada zaman Umawi. Baik, seterusnya khasa'is syair Umawi. Ciri-ciri pada syair pada zaman Umawi. Apakah ciri-ciri dia? Kita dah tahu ciri-ciri zaman jahiliah, ciri-ciri zaman Sultan Islam. Maka kali ini kita nak tahu apakah ciri-ciri pada zaman Umawi syair. Baik, yang pertama jazalatul alfaz. Kaya dengan bahasa. Bahasa yang sangat besar, sangat banyak. Masyarakat pada zaman Umawi ini penuh dengan bahasa, kaya dengan bahasa. Yang kedua, quwwatut taraqib, susunan ayat yang sangat mantap. Penggunaan ayat pada zaman ini masyarakat dah mula mempelajari bagaimana menyusun ayat yang kuat, mencipta kalimah-kalimah yang hebat. Okey, seterusnya ibtikar ma'ani ghazaliyah. Pada zaman Umawi juga terdapat satu tema baharu yang berbentuk cinta. Maka syair banyak menceritakan tentang cinta. Macam kita sekarang lah, lagu-lagu yang berkonsepkan cinta, ada berkonsepkan patriotik. Tapi pada zaman Umayyah ni, dia mencipta satu bentuk tema yang baru yang berbentuk cinta. Seterusnya khasa'is dia istiqa' mufradat min mustalahat Islamiyah. Okey, kebanyakan penyair ini mengambil mufradat untuk diletakkan dalam syair mereka. Mereka menggunakan mustalah Islam. Kerana mustalah Islam ni mustalah yang baharu dan sangat cantik. Kebanyakan ini diambil daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Jadinya kat sini ada empat empat khasa'is syair Umawi, iaitu jazalatul alfaz, waqadut tarakib, ibtikar ma'ani ghazaliyah, istiqa' mufradat min mustalahat Islamiyah. Baik, kita sambung seterusnya. Wa minasyu'ara man yamilu ila bazatil alfaz wa surul fahish wa dhikrul awrat. Okey, ada sebahagian penyair-penyair pada zaman Umawi ini suka, cenderung kepada menggunakan lafaz-lafaz yang keji, lafaz-lafaz yang hina, menyebut tentang aurat, keaiban orang. Kerana apa? Kerana mereka ini ta'assub qalbi. Ta'assub dengan kabilah mereka. Jadi bila mereka ta'assub dengan kabilah mereka, mereka mulalah mengkeji, menghina kabilah yang lain. Bila mereka merasakan bangga dengan keturunan mereka, fakhru bil ansab, maka mereka mulalah mencela, membuat syair berbentuk celaan, mencela kepada keturunan lain. Ini juga dinamakan sebagai syair tanaqud. Syair tanaqud, syair yang mencela orang lain. Jadinya ini di antara salah satu ciri-ciri yang ditimbulkan pada zaman Umayyah. Baik, seterusnya yang pengenalan yang terakhir, iaitu dalam buku teks menceritakan tentang tiga ulama yang masyhur pada zaman Umawi, iaitu Jarir Ibn Atiyah. Kita akan belajar sebentar lagi siapakah Jarir Ibn Atiyah, Warasdak dan Al-Akhtal. Ini dalam kitab ini dia menyenaraikan tiga penyair pada zaman Umawi yang masyhur, iaitu Jarir Ibn Atiyah, Warasdak dan Al-Akhtal. Baik, kita masuk kepada biodata penyair yang kita hendak belajar pada hari ini, iaitu Nabzatu Anil Jarir Ibni Atiyah. Jarir Ibni Atiyah, biodata tentang Jarir
ibni Atiyah. Siapakah Jarir ibn Atiyah? Baik. Ismuhu Jarir ibn Atiyah Al-Kalbi At-Tamimi. Ringkas sahaja. Okey, Jarir ibn Atiyah Al-Kalbi At-Tamimi. Okey. Dia dilahirkan di Yamamah. Okey, satu tempat namakan Yamamah pada tahun 28 Hijrah bersamaan 649 Masehi. Saya ambil kaul yang paling kuat lah, iaitu 28 Hijrah ataupun 649 Masehi. Kemudian sejarah kehidupan beliau lahir di dalam keluarga yang biasa. Tidak ada kemuliaan, tidak ada kemasyhuran dan tidak ada kekayaan. Keluarga yang biasa sahaja. Itu yang penting. Walaupun dia ini masyhur, tapi dia tidak dia ini terbit ataupun datang daripada keluarga yang biasa sahaja. Yang kedua, beliau di antara penyair yang sangat terkenal dan sangat hebat pada zamannya. Yang saya dah katakan tadi, walaupun dia lahir daripada keluarga yang biasa, tapi dia menjadi penyair yang sangat hebat pada zamannya. Di antara tema syair yang beliau selalu sampaikan adalah haja yang berbentuk celaan, madah yang berbentuk pujian. Kita akan belajar sekejap lagi tentang madah. Seterusnya ansab keturunan. Ini adalah tema-tema syair yang dia sampaikan. Kemudian beliau menyusun syair-syair, berpelbagai syair dalam beliau dalam penulisan beliau. Baik, seterusnya beliau wafat pada tahun 110 Hijrah bersamaan 728 Masehi di Yamamah juga, iaitu tempat beliau dilahirkan. Ini adalah biodata ringkas tentang Jarir bin Atiyah. Mudah saja nama beliau, kemudian di mana beliau dilahirkan, ambil tahun hijrah pun boleh, semudah 28 Hijrah, dan beliau meninggal pada 110 Hijrah, tempat yang sama iaitu Yamamah. Beliau daripada keluarga yang biasa sahaja. Beliau di antara penyair yang masyhur pada zaman dia. Kemudian di antara tema yang beliau cipta yang masyhur, tema berbentuk celaan, madah dan keturunan. Baik, ini adalah biodata tentang Jarir ibni Atiyah. Baik, seterusnya kita lihat inilah syair yang kita akan pelajari, iaitu Imamul Adil di Jarir ibni Atiyah. Pemimpin yang adil yang disampaikan oleh Jarir ibn Atiyah. InsyaAllah kita akan baca syair ini. Saya akan buat satu video lain tentang syair ini, maksud syair ini, supaya kita faham betul-betul apa yang hendak disampaikan oleh Jarir ibn Atiyah. Baik, seterusnya kita masuk Jau'un Nas. Okey, Jau'un Nas wa munasabatuhu. Jau'un Nas ni adalah perkara yang berlaku yang menyebabkan syair ini disampaikan. Apakah yang berlaku? Kalau kita katakan dalam hadis ataupun tafsir, kita katakan asbabun nuzul, tapi dalam syair kita panggil Jau'un Nas. Apa yang berlaku? Kenapakah syair ini disampaikan? Baik, pertama sekali adalah al-qasha'an hadzal syi'ru madihan li Amirul Mukminin Umar Abdul Aziz. Syair ini menyampaikan syair ini disampaikan kerana memuji Amirul Mukminin Umar Abdul Aziz. Kenapa dia memuji Umar Abdul Aziz? Kenapa dia memuji pemimpin? Okey, madhu li husul ala mukafaati wa takassubi, untuk mendapatkan hadiah dan ganjaran. Ini biasa berlaku pada zaman Umawi. Kebanyakan penyair-penyair yang hebat ini, dia suka bersyair. Dia suka bersyair kepada khalifah untuk mendapatkan hadiah ataupun kedudukan yang tinggi di sisi khalifah. Istushhira asy-syu'ara bitawajjuh ila qusul khalifah li husul ala mukafati wa makana 'anika bi indahu walakinna rafadahum khalifah. Baik, kat sini diceritakan bahawa kebanyakan penyair-penyair ini mereka suka memuji khalifah untuk mendapatkan satu ganjaran ataupun kedudukan di sisi khalifah. Akan tetapi
pada zaman ini, zaman Umar Abdul Aziz, di antara pemimpin yang dikatakan pemimpin yang hebat, pemimpin yang zuhud, maka Khalifah Umar Abdul Aziz menolak segala syair mereka yang memuji tentang Umar Abdul Aziz, meninggikan Umar Abdul Aziz. Tapi Umar Abdul Aziz menolak syair-syair mereka. Bukan apa, ini kerana Umar Abdul Aziz di antara pemimpin yang sangat zuhud dan tidak suka dipuji. Baik. Bada ilhaq min Adi bin Artah samiha khalifah bidukhul Jarir bin Atiyah wa kafa'ahu 100 dirham min mali sadaqatu li faqir Jarir. Baik, selepas didesak oleh Adi bin Artah, okey, khalifah menolak, khalifah tak nak Jarir ini menyampaikan syairnya kepada khalifah. Tetapi Adi bin Artah ni di antara panglima, mereka mendesak bahawa supaya Umar Abdul Aziz menerima kehadiran Jarir ini dan mendengar syair dia. Maka Umar Abdul Aziz menerima menerima Jarir bin Atiyah ini dan mendengar syairnya. Kemudian beliau memberikan Jarir sebanyak 100 dirham sebagai sedekah kepada fakir Jarir, sebab Jarir ni orang yang miskin. Baik, kesimpulannya bahawa pada syair ini disampaikanlah satu saja tujuannya adalah untuk memuji Amirul Mukminin. Kerana apa dipuji? Kerana untuk mendapatkan hadiah ataupun ganjaran daripada khalifah. Ini berlaku pada zaman Umayyah, kerana orang-orang yang suka bersyair ini dia inginkan kedudukan yang tinggi di sisi khalifah. Baik, untuk itu saja kita sampai di sini untuk pembelajaran pada kali ini. Insya-Allah kita sambung pada siri yang akan datang tentang syair tersebut, apa yang dimaksudkan oleh syair tersebut, dan seterusnya isi penting dan suar balaghah. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.